Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini saya akan meneruskan dengan topik 3.2.4 iaitu keberkesanan antara pemasaran secara konvensional dengan teknologi digital. Dan yang kedua kita akan lihat topik 3.2.5 iaitu aplikasi platform teknologi digital dalam pemasaran. Untuk subtopik 3.2.4 iaitu keberkesanan antara pemasaran konvensional dengan teknologi digital, saya pecahkan kepada 4 bahagian iaitu pengenalan, perbezaan antara kedua-dua jenis pemasaran ini, kelebihan dan kekurangan bagi setiap pemasaran konvensional dan teknologi digital. Dan seterusnya untuk 3.2.5 kita akan lihat teknologi digital dalam pemasaran produk dan teknologi digital dalam pemasaran perkhidmatan. Kita lihat yang pertama di bawah 3.2.4 iaitu keberkesanan di antara konvensional dengan digital. Okey, untuk konvensional pengenalannya kita akan lihat memang kedua-duanya menggunakan pengeluar, tetapi apa yang beza antara teknologi digital dan konvensional adalah dia menggunakan media sosial dan laman sesawang iaitu secara menggunakan internet lah maksudnya. Tapi kalau konvensional ni diguna TV, diguna media cetak, diguna banting, diguna banner untuk mempromosikan produk dia. Iaitu secara cara lama lah, cara konvensional. Kita lihat pula perbezaan antara pemasaran konvensional dengan digital. Okey, kita akan lihat pada 5 aspek iaitu aspek kaedah, kos, sasaran pelanggan, waktu dan juga maklum balas. Okey, konvensional ni adalah cara lama lah, cara biasa yang kita gunakan dahulu. Contohnya guna TV, risalah, pamphlet, banner, iklan dalam surat khabar dan juga media penyiaran lah. Contohnya radio ataupun televisyen. Manakala teknologi digital ini adalah melibatkan elektronik, melibatkan internet, melibatkan media sosial. Okey, dari segi kos pula, pemasaran konvensional lebih mahal kerana memerlukan kos untuk membayar kepada stesen-stesen televisyen, kos untuk mencetak. Manakala untuk digital, kosnya lebih murah ataupun tidak memerlukan kos langsung. Contohnya kamu iklan dalam IG peribadi kamu, itu tidak memerlukan kos. Seterusnya dari segi sasaran pelanggan, konvensional ini tidak meluas dan terbatas kerana tertumpu kepada penduduk setempat sahaja. Contohnya penduduk Malaysia sahaja boleh tengok dalam TV. Tapi kalau dalam digital kita boleh meluas sebab kita boleh IG kita tu kadang-kadang ada friend kita daripada luar negara. Itu maksudnya lah. Daripada waktu pula, konvensional ada kekangan waktu. Contohnya kamu iklan dalam TV, mungkin kamu iklankan pukul 8 hingga pukul 8.05 minit saja. Selepas itu tidak akan keluar lagi iklan kamu. Okey, tapi kalau dalam digital tiada batasan waktu. Okey, dari segi maklum balas, konvensional mengambil masa yang lama. Manakala pemasaran melalui teknologi digital lebih cepat mendapat maklum balas. Contohnya, pelanggan ataupun bakal pelanggan kamu boleh komen melalui kamu punya Facebook. Seterusnya kita akan lihat kelebihan dan kekurangan pemasaran secara lama lah, konvensional ini. Okey, kelebihannya adalah promosi melalui media cetak. Maksudnya cetak tu dia lebih tahan lama lah. Itu kelebihan dia. Mudah mencapai golongan pengguna yang kurang mahir menggunakan teknologi digital. Ada pengguna yang tak tahu nak guna internet, tak tahu nak guna Facebook. Jadi sesuailah untuk kelebihan ni. Okey, tidak bergantung kepada tahap kemajuan teknologi. Sebab dia boleh cetak, dia boleh simpan lama, dia boleh sampai kepada orang yang tidak ada internet. Dan interaksi yang lebih efektif. Sebab kita nampak bahan itu di depan mata kita. Okey, dari segi kekurangan pula, perlu mempunyai teknik komunikasi yang berkesan, barulah boleh sampai kepada pelanggan untuk membeli. Kos yang tinggi. Perlu memastikan bahan edaran diagihkan dan dipamerkan tempat yang betul. Kadang-kadang ada orang dapat pamphlet, orang buang, orang balut belacan je. Jadi maksudnya kita kena pastikan perkara itu dapat pada orang yang betul. Okey, dan yang terakhir, kekurangannya adalah sukar diukur dari segi keberkesanan kepada golongan sasar. Kadang-kadang kita edarkan pamphlet tak sampai pun pada golongan sasar. Seterusnya kita lihat pula kelebihan dan kekurangan pemasaran teknologi digital. Okey, kelebihannya adalah dapat mengakses pelanggan yang berpotensi daripada seluruh dunia, menjimatkan kos pemasaran, kejayaan dan keberkesanan lebih mudah, perniagaan lebih dikenali tanpa batasan, cara yang sangat efektif iaitu sangat berkesan untuk mencapai target pelanggan. Maksudnya
pelanggan kamu boleh tengok bila-bila masa dan juga senang nak capai target ikut kita punya saluran yang kita pilih lah. Kalau untuk golongan yang muda, kita boleh guna Twitter dan juga TikTok. Untuk golongan yang lebih berumur, kita boleh guna Facebook. Okey, banyak interaksi yang lebih efektif antara usahawan dengan bakal pelanggan. Okey, kekurangannya pula mudah ditiru oleh peniaga lain sebab bila ramai boleh tengok, kadang-kadang pesaing kita pun boleh tiru. Yang kedua, keberkesanan pelanggan pemasaran digital sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Yang tak dapat capai internet, dia tak dapat tengok kita punya pemasaran ini. Yang ketiga, memerlukan masa untuk mendapat kepercayaan daripada pelanggan sebab takut scammer, sebab benda ni tak dapat nampak mata. Yang seterusnya, risiko berlaku pencerobohan data. Contohnya orang hack kamu punya Facebook, jadi boleh guna kamu punya Facebook ataupun IG. Yang terakhir, menyukarkan pelanggan untuk membeli produk sekiranya pelanggan tiada capaian internet. Itulah dia punya kelebihan dan juga kekurangan. Subtopik yang seterusnya adalah aplikasi platform teknologi digital dalam pemasaran. Saya bahagikan kepada dua jenis, iaitu platform yang digunakan untuk mempromosikan produk dan juga platform yang digunakan untuk memasarkan perkhidmatan. Okey, ada beza lah. Ada yang platform itu memang khusus untuk produk saja. Produk tu barang lah. Barang yang kita nampak fizikalnya. Ada aplikasi memang khas untuk perkhidmatan saja. Saya bagi contoh. Okey, untuk produk ni contoh ada banyak lagi ya. Untuk produk, barang yang nyata, barang fizikal, selalunya kita menggunakan Shopee, Lazada, Zalora dan berbagai aplikasi marketplace yang lain lah. Yang menjual barang. Maksudnya kita beli barang, bukan kita beli perkhidmatan. Okey. Manakala untuk digital yang berkaitan dengan perkhidmatan pula, contohnya Foodpanda, Grab tu banyaklah, Grab Food pun ada. Untuk kamu Grab yang kamu nak naik kenderaan pun ada. Dan juga kalau perkhidmatan lagi adalah Trivago, sebab itu adalah berkaitan dengan perkhidmatan hotel. Kesimpulannya untuk hari ini kelas, kita dah pelajari dua subtopik, iaitu keberkesanan antara konvensional dengan digital. Dan yang kedua, kita dah lihat aplikasi yang digunakan untuk produk dan perkhidmatan. Sebab tak banyaklah marketplace yang menggunakan dia punya marketplace tu untuk dua-dua jenis ni. Dia selalunya diasingkan. Ada yang perkhidmatan saja, ada yang produk saja. Okey. Kalau kita tengok subtopik 3.2.4 itu, saya nak kamu pandai bezakan lah. Konvensional tu macam mana, cara lama tu macam mana, digital macam mana. Jadi bila dah faham kedua-dua tu, kamu boleh buat perbezaan dan kamu boleh buat kekurangan dan kelebihan. Dan yang kedua, aplikasi tu kamu kena tengoklah kalau produk tu apa contoh aplikasi dia. Produk tu benda yang nampak lah, barangan yang kamu dapat. Dan perkhidmatan apa aplikasi dia. Itu saja untuk hari ini. Jika kamu ada soalan, boleh ajukan dalam grup kelas kita. Dan jika tak faham, boleh personal WhatsApp saya lah. Okey, dan saya harap kamu lebih komited untuk belajar. Itu saja. Sekian, terima kasih.